Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Hari ini hari Ahad, 9 hari bulan Julai 2017. Sekarang lebih kurang pukul 10, 39 malam. Macam mana? Banyak open house yang perlu dikunjungi. Saya baru saja balik daripada salah sebuah rumah jiran saya. Oh, kenyang betul. Okey. Walau apa pun, saya terdetik untuk berkongsi sedikit info dan knowledge malam ini bersama kawan-kawan semua. Ianya macam biasa berkenaan dengan Bursa Malaysia kita, dan saya ada menyediakan beberapa topik yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua. So apa kata kita tengok agenda kita. Okey, macam biasa, stock trading competition. Ini talk of the town. Alright. Tapi ramai juga yang tak aware pasal benda ni. Sebenarnya dah keluar dalam surat khabar The Star, DH dan juga NST. Saya masih lagi berpegang kepada prinsip yang saya tidak mahu dilihat sebagai mempromosikan broker yang menganjurkan pertandingan ini. Jadinya saya tidak memaparkan apakah broker itu. Saya tidak mahu dilihat sebagai seorang yang berkepentingan di dalam broker tersebut. Padahal saya seorang independent trader, tak ada terikat dengan mana-mana broker. Saya bukan randomizer, saya bukan dealer, saya bukan staff broker tersebut. Walau apa pun, untuk menyertai pertandingan ini ia adalah percuma. Saya amat menggalakkan kawan-kawan semua untuk masuk dan mencuba. Dan bukan apa, sebab hadiah yang ditawarkan tu agak menarik. Dan saya akan terangkan sedikit mengenai peraturannya supaya kawan-kawan lagi jelas dan faham. Apa pun, kami masih lagi menjemput kawan-kawan untuk menghantar email kepada kami supaya kami dapat membuat proses yang selanjutnya. Apa yang kawan-kawan perlu buat, just hantar email kepada saya, sama ada melalui PM ataupun komen. Tak kisahlah komen kat mana-mana posting dalam FB kami ataupun dalam Telegram Momo Trader. InsyaAllah kami akan reply secepat mungkin. Dan selepas itu, apa yang terjadi, sistem daripada broker tersebut akan menghantar automated email kepada kawan-kawan semua. Dekat situ ada satu registration link. Kawan-kawan hanya perlu klik dekat registration link tu dan isi kesemua maklumat yang relevan. Dan dekat bawah tu dia ada game ID. Game ID ni dia seumpama kita punya username. Tak kisahlah kawan-kawan nak pilih apa pun tak kisah. Janji ingatlah. Itulah adalah game ID yang kita akan pakai semasa pertandingan. Okey. Now kita tengok apa update untuk pertandingan tersebut. Okey. Dia mempunyai dua stage. Stage 1 virtual challenge round. Itu stage yang pertama, berlangsung daripada 31 Julai hingga 25 Ogos. Dan 31 Julai juga Momo punya live trade hari Isnin. Kalau nak join kami, WhatsApp Momo admin . Okey. Dan kita diberi 1 juta virtual money untuk capital kita. Dia bukan duit betul, dia duit olok-olok bernilai 1 juta. Right. Dia ada 4 minggu. Setiap minggu akan ada 3 pemenang. Pemenang yang pertama mingguan akan mendapat RM800 cash dalam trust account. Mana kata dia akan masukkan dalam kita punya account broker tersebut. Tempat kedua 500 dan tempat ketiga 300. Okey, setelah berlangsung 4 minggu pertandingan, daripada ke-4 minggu tu pula, syarikat broker tu dia akan memilih keseluruhan pemenang untuk ke-4 minggu itu. Di mana pemenang yang pertama akan mendapat RM5,000 tunai di dalam trust account broker tersebut.
3,000 tempat kedua dan 2,000 tempat yang ketiga. Okey, ini round yang pertama. Setelah habis round pertama, setelah 25 bulan Ogos ni, syarikat broker tu dia akan memilih top 10 daripada stage 1 ni untuk qualify for Grand Challenge. Okey, itu adalah stage yang kedua. Okay, setelah dia mengenal pasti 10 top traders daripada stage 1, kita akan pergi ke stage 2, which is the Grand Challenge round. Dia berlangsung dari 4 hari bulan September sehingga 29 bulan September. Inilah 10 finalis pada stage 1. Dan untuk stage 2, pihak broker akan memberikan kita yang 10 finalis ni setiap seorang RM100,000. Itu yang menjadi sejuta tu. Mak kata total capital yang disediakan oleh broker tersebut adalah RM1 juta. Tetapi setiap seorang akan mendapat RM100,000 tunai untuk modal pelaburan yang betul-betul punya masa stage 2 ni. Ini 4 hingga 29 September ni pun 4 minggu. Dan di antara 10 orang ni, 10 top trader ni, pemenang utama dia akan memenangi 2 tiket ke Jepun, RM50,000 tunai, dan 50% daripada total gain dalam round 2 ni, dalam stage 2 ni. Katakan kita dapat RM50,000 keuntungan, RM25,000 tu dapat lagi kat kita. Mana kata kalau kita jadi pemenang, 2 tiket ke Jepun dapat, RM50,000 tunai dapat, dan RM25,000 lagi dapat. Menarik tak kawan-kawan? Memang begitu menarik. Oleh itu kawan-kawan, jangan tunggu lama-lama. Sila email, sila PM kami ataupun bagi email kawan-kawan kat kami, sama ada melalui Telegram, ini alamatnya, ataupun melalui FB kami, ini alamatnya. Okey? Jangan tunggu lama kawan. Kita kena register secepat mungkin. Takut nanti bila ramai sangat orang nak register, sistem dia akan jadi hang. Nanti kita pula terlepas peluang. Okey. Jangan tunggu lama. Bagi kawan-kawan punya email dekat kami. Alright. Okay, now ini saya ingin menyentuh sedikit tentang perbezaan trader dengan investor. Trader ni dia lebih bersifat jangka pendek. Manakala investor ni dia bersifat jangka panjang. Okey? Jangka pendek tu dia bergantung. Ada setengah orang, ada setengah trader, dia jangka pendek dia sehari je. Mana kata dia intraday trader lah, ataupun dia scalper lah. Ada setengah trader yang dia suka main kontra period. Mana kata T+4 ke, T+7 ke, T+10. Ada juga yang cakap, dia lebih berminat 2 minggu. Itu bergantung pada masing-masing punya kesesuaian dan juga skill dia lah. Okay? Tetapi apa sekalipun, trader ni dia bersifat jangka pendek. Investor pula dia bersifat jangka panjang. Mana kata dia tak tengok saham hari-hari. Trader dia tengok saham hari-hari. Tapi beli atau tidak itu perkara lain. Tapi dia akan memantau, meneliti dan memerhati saham hari-hari. Sebab dia bersifat jangka pendek. Sebab isu bagi trader sebenarnya adalah masa. Sebab dia mempunyai jangka masa yang pendek, tetapi pada masa yang sama, dia nak menjana keuntungan daripada time frame masa yang pendek itu. Jadi itulah isu utama bagi trader sebenarnya. Jadi investor ni dia tak berapa masa, bukan menjadi satu isu pada dia. Dia mempunyai masa. Selalunya investor ni kalau takrifan akademiknya adalah 1 tahun lah. 1 tahun mungkin ada satu saham yang boleh bagi dia contohnya 4 kali dividen tiap-tiap kuartal. Dia nak yang itu. Investor punya attitude ataupun investor punya style of investing. Mungkin tak kawan-kawan tanya, kenapa trading dan kenapa investing? Kenapa saya perlu pilih trading? Kenapa saya tak perlu investing? Sebenarnya kawan-kawan, jawapannya adalah kita perlu dua-dua sebenarnya. Sebenar-benarnya kita kena ada dua-dua. Saya bagi contoh. Untuk trading, macam saya, independent trader, saya perlu membayar loan rumah, loan kereta, anak-anak pergi sekolah, nak beli barang rumah apa semua kan.
Jadi saya menggunakan trading sebagai saya punya source of income. Okey, saya ada rumah sewa tetapi dia bulanan. Ni saya menceritakan harian ni. Nak beli pasar kan, nak beli kedai, nak beli gula apa semua kan. So trading adalah menjadi saya punya tool untuk menjana keuntungan ataupun income untuk yang runcit-runcit ni. Adakah kita boleh jadi millionaire sebagai trader? Well, dekat Malaysia saya tak berapa orang panggil apa? Tak berapa bersetuju sangat kalau orang kata dia boleh jadi millionaire dengan trading. Sebab kita punya market tak macam Amerika. Kalau kita bandingkan dengan Amerika, kalau Amerika macam kita beli Google ke apa kan, dia uptrend dia setahun naik. Ada stok kita ataupun saham kita yang naik sampai setahun. Uptrend sampai setahun. Saya rasa tak ada. Okey, itu saja sudah cukup untuk memberitahu kita bahawa kalau cita-cita kita nak jadi millionaire, it is not through trading. That's why saya punya tag adalah Momo Trading by traders who trade for a living. Bagi saya ataupun yang saya bagi tahu dekat peserta-peserta Momo Trading, trade is for daily income ataupun weekly income. Kalau nak jadi millionaire, silalah jadi investor. Ini adalah tool yang betul untuk kita jadi millionaire. Mana kata investing ni, ini soalan dia, kenapa kita invest? Investing ni adalah to accumulate wealth. Trading ni, dia bukan accumulate wealth. Dia nak for a living, untuk hidup hari-hari. Kan? Kita jangan cerita nak jadi millionaire kalau esok kita kena makan Maggi. Dia satu benda yang tak logik. Okay? Alright. So, first thing first. Kita kena pastikan kehidupan seharian kita nak kata perfect 100% tu tak boleh juga lah. Nak kira aman damai lah. Itu first kali. Then, baru kita boleh invest untuk jadi millionaire. Kalau nak jadi millionaire lah. Okay? Saya bagi contoh diri saya sendiri. Dulu, saya bekerja dengan satu syarikat multinational dan position saya yang pertama adalah di Group Treasury. Masa tu dekat tingkat 29 bangunan Menara Daya Bumi. Okay? Setelah sekian lama bekerja, saya mendapat pink form sebagai staff. Saya ingat saya 4,000 unit untuk ada satu subsidiary syarikat tersebut kepada staff dia. Dan pada harga lebih kurang RM4 lebih, dia tak lebih daripada RM5 lah, diapungkan dekat Bursa Malaysia. Dan tahun itu adalah tahun, kalau tak silap saya, 2010. Sekarang 2017, saya masih lagi memegang 4,000 unit tersebut dan saya tak ingat dah harga saham tu berapa sekarang. Sebab saya tak check pun. Sebab apa? Sebab bila kita invest, kita hendaklah mengikuti so-called guru investment. Macam saya mengambil contoh diri saya mengambil Warren Buffett sebagai saya punya panduan untuk invest. Warren Buffett dikenali sebagai 10-year investor. Mana kata, dia bila dia masuk ataupun beli sesuatu syarikat, dia takkan keluar sehinggalah 10 tahun minimum. Itu betapa panjangnya dia punya investing punya horizon. Jadi saya ikut cara dia. Saya dapat pink form tu tahun 2010. Sekarang baru 2017. 7 tahun baru. 3 tahun lagi. Nak kira macam memenuhi apa yang Warren Buffett punya standard. So, apa jadi pada masa tu? Saya tak buat tak kerti lah. Biarlah. Apa nak jadi dia. Yang saya tu dapat dividen. Masuk dalam akaun pun saya tak sedar. Okay. Dan satu lagi, ini syarikat yang saya beli IPO awam. Tahun 2011. Okey, dia berkenaan dengan medical, syarikat medical lah. Kalau tak silap saya dalam RM2 hingga RM3, saya tak ingat berapa dah. 2011 sampai sekarang saya tak tengok apa jadi kat harga tu. Sebab apa? Saya masih lagi mengikuti Warren Buffett punya investing style, which is 10 year, 10 tahun. Jadi kalau kita nak
pergi mode investing, once kita beli, kita simpan saja. Jangan tengok-tengok dah. Sebab kalau kita nak tengok-tengok saham, baik kita jadi trader. Okay? Itu perbezaan di antara investing dan trading. Ini saya tengok jadi investor, tapi hari-hari buka chart, post chart dekat media sosial. Dia macam pelik tau. Investing pakai chart. Dia tak kena tau. Okay. Now, sekarang ni market tengah dindong-dindong, tak bagus kan. Yang trader ni pun tiba-tiba dia boleh quote Warren Buffett punya kata-kata. Macam mana trader boleh pakai Warren Buffett yang guru investing untuk menjadikan dia punya falsafah? Dia tak kena. Dia doesn't make sense tau. Okay, walau apa pun, kalau kita nak go for trading mode, kita ikut guru trading. Kalau kita nak go on investing mode, kita ikut guru investing. Jangan campur aduk. Nanti dia punya strategi tak sama. Okay? Tapi saya faham kenapa berlaku itu. Dia ada sebab lah. Orang-orang ini mempunyai sebab yang tersendiri kenapa dia berbuat demikian. Dan faktor utama kenapa orang-orang macam ni bersikap demikian, ia adalah conflict of interest. Ia adalah kerana conflict of interest. Okay? Right. Kita pergi ke point nombor 3. Okay, malam ni agak panjang sikit tapi tak apa. Saya pun ada banyak masa. Okay. Momo trading ni, ramai orang berpendapat dia hanyalah untuk trading, dia hanyalah short term trading, dia intraday trading. Saya nak bagi tahu terus terang lah, Momo trading ni dia merangkumi semua. You name it, you get it. Okay? Saya tulis kat sini, Momo trading can guide you to be an informed investor and also for those who are working. Sebab ada juga yang tanya saya, adakah Momo trading untuk full time trader? Okay, macam ni. Momo trading pada asalnya digunakan oleh full time trader ataupun independent trader untuk trade for a living. Itu saya akui. Tapi lama kelamaan dengan adanya teknologi, adanya di media sosial semua, benda-benda ni evolve. Dan Momo trading dia terpaksa cater untuk pelbagai golongan. Sebab apa? Kita ada peserta yang suka trading sikit, investing sikit macam saya. Saya ada portfolio investing untuk 10 year punya. Saya ada portfolio untuk trading yang short term punya. Dan saya ada portfolio untuk investment yang 1 year punya. Dan investment untuk 1 year bagi saya yang paling terbaik adalah ASB. Sebab dia begitu liquid sekali. Alright, tapi kita tak nak cerita pasal ASB. Okay, now apa maksud saya Momo trading can guide you to be an informed investor and also for those who are working. Okay, kita pergi yang mula-mula dulu. An informed investor. Okay. Kalau sesiapa yang telah join Momo trading coaching ataupun join Momo trader punya alumni, saya akan masukkan mereka ke dalam kami punya close group. Momo trader punya close group dalam FB lah. Okay. Apa yang saya buat kat sini adalah saya mengumpulkan, kita tengok kat bahagian file, saya mengumpulkan pelbagai research daripada broking houses untuk bacaan alumni Momo Trader. Ini semua ni saya ada account ke? Tak ada. Saya tak ada account banyak ni, tak ada. Saya ada 2-3 saja. Okay. Jadi mana saya dapat benda ni? Okay. Saya dulu bekerja di Group Treasury, salah satu syarikat multinasional kita, Malaysia, dan ramai juga kawan-kawan saya yang sebenarnya kerja mereka adalah fund managers. Jadi zaman dulu, ni saya cerita tahun 96, 97 itu. Dulu tak, email ni kira macam satu benda yang pelik lah, asing lah. Kalau ada pun takut nak buka. Okay. Apa yang jadi, broker-broker ni dia akan fax dekat kami, dekat group treasury ataupun fund managers, dia akan fax punya research sampai fax kami jam. Lama-lama kami terpaksa ada 2 mesin fax just untuk terima report daripada broker saja. Okay, itu zaman tahun 96. Okay, sekarang apa jadi, kawan-kawan saya yang fund managers ni, dia orang dapat email.
apa yang dia orang perlu buat, dia orang cuma forward kat saya je. Tapi macam ni, kerja dia orang sebenarnya bukan kerja untuk forward email kat saya. Saya hanya minta tolong kat dia orang. Jadi terpulanglah kepada dia orang nak bagi tak bagi kat saya. Kadang-kadang dia orang terlupa, kadang-kadang dia orang ingat apa semua, kadang-kadang dia orang suruh secretary dia orang email kat saya kan. Jadi saya dapatlah this research report daripada pelbagai broker. Itu cerita dia kenapa saya dapat macam-macamnya broker punya research report. Bukannya saya ada account dengan semua, tak larat saya nak isi borang. Okey. Berbalik kepada point kita ni, an informed investor right. Contohnya, saya baru upload 3 jam yang lepas satu report daripada M-Invest yang saya dapat daripada rakan saya. Dekat sini dia buat satu outlook lah. M-Invest buat satu outlook pada 8 Julai, iaitu pada hari Sabtu. Dan ini adalah market outlook untuk quarter 3 quarter 3 2017. Mereka kata sekarang ni kita quarter 3 lah. Okay, so dia ada 23 muka surat lah. Okay, kalau kita pergi tengok situ, okay, dia cerita pasal KLCI lah, apa semua kan. Dan dekat belakang ni okay, dia ada top picks. Top picks setiap broker dia akan ada top picks dia. So dia akan ada tenaga, Allah kepada public bank mahal-mahal semua. MRCB ada, VS Industry ada, Sasbadi ada, semua kan. Okey, ini adalah sebenarnya adalah saham-saham yang mempunyai fundamental yang bagus. Secara logiknya, analis broker ni dia takkan bagi ataupun recommend top picks dia daripada saham-saham yang rugi, yang tidak menjana keuntungan. Okey. Jadi apa yang dia buat research ni adalah saham-saham yang mempunyai fundamental background yang okey. Right. Apa yang kita buat senang kalau kita nak invest kita tengok mula dekat sini ni. Ini contoh. Yang mana yang sesuai dengan appetite kita. Macam kalau kita aku nak invest dalam RM2 punya company. Okey, katakan VS Industry price dia pun RM2. Ngam lah. So kita pilih VS Industry. Dan VS Industry, kalau kita tengok lagi ada tak daripada ni? Oh, tak ada Right. Oh, tak ada. Ini hanyalah untuk fundamental saja Okay. Now, yang ni pula adalah untuk dividend yield. Mana kata stok-stok yang memberikan dividend yield yang okey lah. Kan? Yang ada bagi dividen lah. That's why ada dividend yield lah. Company yang tak bagi dividen, macam mana ada dividend yield kan? Itu logik lah kan. So kita boleh pilih daripada table ni boleh, daripada table ni boleh. Dan kalau kita minat yang berteraskan technical analysis pun ada. Tengok selected uptrend by stock. Dia siap bagi nama saham, dia punya fair value, dan dia tunjuk graf dia. So daripada report ni sendiri, kita walaupun dia tunjuk technical analysis dalam contoh ni, tapi dia mempunyai fundamental yang bagus. Jadi kita tak payah nak pening-pening kepala nak kira dia punya PE lah, nak kira itulah, nak kira DCF lah, apa semua. Just ambil apa saja yang ada pada sini dan kita buat list kita sendiri. Bukan saya suruh ambil bulat-bulat ni. Tak, kita ada beberapa broker kan. Kita tengoklah. Macam apa yang kami dulu dekat Group Treasury buat. Kami senang Katakan M-Invest dia suggest VS Industry ataupun MRCB lah. MRCB. Saya akan tengok daripada broker lain juga. Ada tak MRCB? Kalau daripada 10 broker tu, 9 broker tulis MRCB, most likely kami akan beli MRCB. Kan? Logik tak? Okay? Well, kedengaran macam senang ke? Tetapi ia adalah tersangat logik Okay, that's one of the ways how fund managers pilih Okay, sebab dia tak ada masa. Fund managers dia tak ada masa nak kira all this EPS apa semua. Dia nak now and then apa benda tu aku nak beli apa, okey ke tak, itu saja. Dan yang paling penting sekali, dia boleh justify kat bos dia kenapa dia beli. Okay. So
Bukankah itu sebenarnya kita telah menjadi an informed investor dan bukan kita main samborono saja? Betul tak? Alright. Okay. Now, those who are working, right? Ini saya lebih kepada apa ni? Technical analysis. Momo trading juga memang untuk yang bekerja. Okey, contoh dalam robot jamin, kami punya scanner ni kami ada beberapa trading strategi. Inilah trading strategi yang kami telah klasifikasikan. Seperti Smackdown, Taxi, Momo Noon, MUB, Stock, T-Play, City, Momo Night, whatever lah. Okey. Untuk orang yang bekerja, yang kerja tak kira lah kerja office ke kerja yang kat luar ke, kami sarankan T-Play punya strategi dengan Taxi punya strategi. Okey? Yang ni. Okey. Yang ni. So dua ni kami sarankan. Tapi saya tak berniat untuk menerangkan lah apa Taxi dengan T-Play stock ni. Sebab kami mendapati bahawa kekangan orang yang bekerja adalah masa untuk memantau pasaran saham. Tetapi diorang masih lagi berminat nak berdagang. Jadi daripada research kami mendapati Taxi strategi dan juga T-Play strategi adalah dua strategi yang amat sesuai untuk mereka-mereka yang bekerja ataupun yang berkerjaya. Dia tak memerlukan pemantauan kalau kita main macam yang ni ini counter trend. Counter trend amat berisiko tinggi Saya sekali lagi nak ingatkan orang yang bekerja di office tak ada masa nak pantau stock market. Jangan sesekali mencuba counter trend kalau tak sanggup pick up. Okay. Okay. Dia adalah berisiko tinggi. Alright. Okay. Ini adalah contoh bagaimana Momo trading juga untuk mereka-mereka yang berkejaya. Okay. Bukan setakat macam saya ni yang independent trader ni ataupun yang duk trade hari-hari. Sebenarnya kami tak trade hari-hari. Kami tidak mempunyai 2.6 bilion ringgit. Kami tak ada duit sebanyak itu. Kalau kami ada duit sebanyak itu, kami tak perlu trade. Orang yang cakap full-time trader, independent trader, trade hari-hari, dia bukanlah trader. Sebab dia tidak berada dalam keadaan situasi kami. Dia tidak faham bagaimana independent trader ataupun full-time trader bekerja. Sebab tu dia boleh cakap macam tu. Ia sangat kelakar. Okay, now Momo trading. Kami sebenarnya fokus kepada the right trading methodology. Kami tidak mementingkan end result. Setengah orang tanya, kita nak trade saham, nak melabur saham, of course kita nak untung. Well, kalau itulah mindset dia, kita macam cakap dekat tim bola sepak Malaysia, setiap game kita nak menang kan, kalau tidak buat apa, main bola kan, betul tak? Tapi apa jadi? ambil Real Madrid punya coach sekarang, which is Zinedine Zidane, letak kat pasukan Malaysia, belum tentu lagi pasukan Malaysia menang. Sebab apa? Sebab kita hanya menumpukan fokus kepada end result. Kita tak menumpukan kepada the right methodology. Okay? Ini penting. Kerana dengan the right methodology itulah the end result akan datang. Okay? Kita tengok. Tadi kita sentuh trader dengan investor. Okay? Okay, ini kenapa professional traders are process oriented. Because dia mementingkan the process ataupun the methodology. Okay? Dia tak pentingkan result. Sebab bagi dia orang, kalau kita punya proses betul, metodologi betul, end result akan datang dengan sendirinya berdasarkan apa yang kita jangkakan. Apa expectation kita. Okay? Now, ini adalah Alexander Elder punya kata-kata lah. Alexander Elder ni dia menulis satu buku Trade for a Living. Daripada situlah saya dapat saya punya kata-kata Momo Trading by traders who trade for a living. Alexander adalah orangnya yang menulis buku itu. Dia kata the goal of a successful trader
is to make the best trades. Money is secondary. Dia tak kata money is not important. Dia kata money is secondary. Sebab apa? Kalau kita dapat the best trade, mana kata method kita betul, proses trading kita betul, of course kita akan dapat stok yang betul. Bila kita dapat stok betul, hasilnya apa? Hasilnya duit lah. Duit tu datang kemudian. Okay? So, kalau kita menumpukan kepada proses yang betul, metodologi yang betul, insya-Allah hasilnya akan datang. Okay? Tapi kalau kita mementingkan hasilnya, which is money, dan kita neglect kita punya proses dan metodologi, result takkan sama dengan apa yang kita nak. Ingat? That's why Momo Trading amat fokus pada the right trading methodology, not the end result. Okay? Right. Okay, kita pergi kepada persediaan untuk esok. Okay, saya nak explain sini sikit. Setelah 6 bulan lebih kurang, pasaran bursa Malaysia meningkat. Saya tak cerita pasal FBM KSCI saja. Saya cerita pasal the whole of bursa Malaysia meningkat. Sekarang ni kita sedang melalui fasa correction, something like that. Dan kita dapati bahawa bila kita berada dalam fasa correction sekarang, tak apalah, kita tengok FBM KSCI. Right? Dia naik daripada sini Dia naik sampai sini dan sini akan ada jatuh sikit Jatuh sikit kat sini. Okey. Bila dia jatuh sikit dan dia buat sideway, kawan-kawan perasan tak? Segala scanning technical analysis tak berapa menjadi. Sebab apa? Tak ada buying follow up. Betul tak? Nah, itu masalah kebanyakan technical trader, betul tak? So, apa yang broker-broker sarankan setiap hari pun dah macam jadi cloud. Jadi yang orang-orang yang mahir tentang technical analysis punya saranan pun banyak yang cloud. So apa yang dia selalu cakap, oh ini masanya kita berehat, ini kita seumpama apa orang kata kena rest lah buat semua. Okey. Bayangkan kawan-kawan semua berada di tempat saya, mencari rezeki di pasaran saham, dan saya memberikan alasan yang sebegitu rupa. Agak-agak apa saya nak makan? Okey. Itu menunjukkan bahawa sistem yang digunakan berdasarkan buku teks, dia tak berapa efektif dalam fasa ini. Okey. Dan dia bagi macam-macam alasan lah. Oh, technical analysis tak boleh. That is not an excuse. For a system to be considered as a good system, dia naik, pasaran tengah menaik ke, mendata ke, menurun ke, dia masih lagi boleh identify stok yang boleh memberikan keuntungan kepada trader. Itu baru sistem yang kalis trend lah orang kata kan. Dan inilah sistem yang Momo Trader ada. Seperti contoh hari Jumaat lepas, kami identify beberapa saham yang cukup bagus seperti Alchem, Sendai, Miko. Okey, Miko lain cerita, dia agak tak menjadi tapi tak apa, itu satu je. EHB, PPHB, OMST, tengok technical chart cantik apa? Semua cantik. Okey? Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa Momo Trading mempunyai satu sistem yang mana dia dibantu oleh robot jamin untuk mengenal pasti saham-saham yang membuat lonjakan ataupun yang saya panggil momentum stock walaupun dalam market yang berdarah macam hari Jumaat yang lepas. Inilah sistem yang trader nak. Bukannya waktu naik kita cerita banyak, waktu turun kita bagi alasan macam-macam. What system is that? Okay. So tak semua sistem sama. Sebab apa? Saya nak bagi tahu satu benda kat kawan-kawan semua. Tahun 97, the second bull run dekat Malaysia. Waktu tu jangan kata technical analysis, baling dat pun orang untung gila-gila punya. So dalam fasa kenaikan macam ni, fasa kenaikan ni kan, apa
analisis pun okey. Walaupun Balingdat, walaupun Toscoin. Sebab dia tengah menaik. Tapi apa jadi sekarang ni? Sekarang ni tengah fasa menurun. Oh, tiba-tiba yang sistem yang kat sini dia tak boleh pakai pula kat sini. Nampak dia waktu menang je kita sokong tim Malaysia. Waktu tim Malaysia kalah, kita bambu dia, kita kutuk dia. Tak boleh lah itu kawan. Kita kena berlaku adil lah kan. So sama juga dengan sistem. Sistem yang bagus adalah sistem yang boleh cater untuk apa jua situasi keadaan pasaran saham. Sebab kita bukan berada dalam market crash. Market crash lain cerita. Macam tahun 98 dulu. Crash sampai apa? 200 lebih. Index. Itu memang mungkin susah lah nak cari. Sekarang dia baru buat technical correction. Dan the current system yang dipelajari pada buku teks tak boleh cater. Baru sikit je baru. Okey. Bukan saya nak kata apa. Saya menyatakan satu benda yang benar. Kalau kita nak trade jangka masa yang pendek, masa menjadi isu bagi trading, carilah sistem yang boleh cater kepada semua jenis situasi keadaan dan juga keadaan. Okey? That's why saranan technical analysis semua ke laut sekarang sebab market bukan uptrend, dia tengah buat correction. Itu sebab ya. Jadi ini adalah kelemahan yang ketara. Okey, now apa yang Robot Jamil cakap pasal Monday 10 bulan 7 itu isu lah. Okey, sebenarnya macam biasalah Robot Jamil dia sentiasa macam-macam dia cerita. Okey, sebelum tu kita pergi kepada sedikit analisis ringkas mengenai sectoral analysis. Ini juga yang digunakan oleh fund managers. Tapi dia fund manager saya tak guna technical analysis. Okay, now kita tengok kat sini macam teknologi dia masih above 20 days moving average above. Okay, ini adalah sektor yang boleh dilihat untuk keesokan harinya. Dan kita tahu bahawa Nasdaq hari Jumaat lepas tutup lebih daripada 1%. Itu satu kenaikan yang agak banyak. Dan daripada kalau kita tengok yang contoh yang kita dapati pada M Invest, dia pun ada menyarankan sektor-sektor tertentu. Mana dia? Sekejap. Sebab dia pun tengok dari segi sectoral analysis. Sebab memang ini juga ni sector rating. Macam dia overweight pada 1, 2, 3, 4. Power, construction, building material and banking. Lagi satu saya sarankan supaya kawan-kawan lebih tengok kepada construction. Sebab memang kerajaan Malaysia banyak spend untuk construction. Dan building material pun berkenaan dengan construction juga. Okay, boleh tengok stok-stok yang berkenaan dengan building material dan construction. Itu adalah sectoral analysis. Okay. Dan kita tengok Robot Jamil macam biasa. Kalau kawan-kawan tengok esok saranan daripada broker saham memang akan ada saja yang daripada list ni. Tapi list ni daripada 20 sen sampai RM2 saja. Saya dah kurangkan skop dia. 20 sen hingga RM2 saja. So nanti kawan-kawan tengoklah mana yang sesuai. Tapi apa yang kami highlight dekat Telegram Jumaat lepas contohnya Elcom kan dia buat correction cantik. Sebab tu Momo trading ataupun Robot Jamil punya alert tu sangat penting untuk trader. Kan? Sebab dia berjaya cash the first day move. Macam Sendai. Tengok. Dia buat the first day move kan. Robot Jamil. Okey. Yang ni pula ni kita panggil apa? Kita panggil T-play. Ini maksud saya T-play. Okey. T-play mana kata dia ada buat correction tadi. Right? Dia buat bentuk flag lebih kurang Alright. Sekejap dia buat flag. Dan dia retest. Okay. So kita tunggulah esok kalau ada kenaikan. Nanti Robot Jamil dia akan bagi alert kalau Miko buat apa ni dia rebound esok. Okay, AHB AHB ni dia macam exponential punya naik lah. Kenaikan yang exponential. PPHB pun first day move. Okay, nampak? So mana kata Robot Jamil alert yang berdasarkan Mo trading dia memang berjaya mengenal pasti saham-saham yang buat first day move macam Omesti. Walaupun pada secara keseluruhannya Omesti ni dia bukan uptrend dia bukan uptrend. Tetapi this one single day dia berjaya membuat detection macam
Ajia kan naik apa ni, petang play kan. Waktu petang dia naik semalam. Hari Jumaat lepas, dan berjaya juga. Robot Jamil alert ni X off, non Syariah stop pun first day spike Vida. Nampak? So ini buktinya bahawa robot Jamil alert boleh mengesan momentum stock sewaktu market tengah berdarah seperti Jumaat lepas. Right. Apa lagi? Now, okay. Ini berita baik untuk kawan-kawan semua. Kami sekarang telah berada di YouTube. Satu perkembangan yang menarik untuk ditinjau. Okey, apa yang kawan-kawan perlu buat kalau kawan-kawan nak tengok ini, pergi ke YouTube punya website dan type Momo Trader, enter. Dan kawan-kawan cari ini macam ni, Bursa Malaysia Media Commentary. Ni kami punya Autobot ni, Transformer. Inilah kami. Ya? Bukan, ini bukan. Ini Momo Trader. Ini adalah kami punya channel YouTube. Klik situ. Dan bila klik kat situ, buat masa sekarang hanya ada satu video lah, sebab hanya baru dibuat ataupun di-create semalam. Jadi baru satu sajalah. So mungkin rakaman ini adalah rakaman yang kedua lah. So kita akan dapat tengok the second YouTube punya clip dalam channel kami. Lambat pula Okey, tak apa. Apa pun, terima kasih kerana mendengar rakaman kami, dan sekali lagi kami ingin menyatakan bahawa sekarang waktunya market tengah buat what we call market correction. To find your ideal hotel, just go to Trivago, type in where you want to go, select your check-in and check-out dates, and search. Remember, Trivago. Okay. Welcome to Epic Stock Due Diligence. Ini bukan pula, tersilap klik pula dah. Patutnya kat sini ya. Ini adalah kami punya channel YouTube. So ini yang the only clip yang kami ada. Dan silalah layari ataupun mendengar rakaman kami kat situ. Okay, now YouTube kami, okay, perhatikan lambang ini. Ini adalah kami. Dan okay, ini saya sedikit nak buat explanation lah. Ini adalah kawan sahabat lama saya daripada yang tahun lepas saja. Dia mengatakan bahawa dulu saya ada ajar technical analysis lah. Dia kata saat-saat Manif waktu V aktif dalam group yang dulu punya tu, ikut je itu pun dah ribu-ribu untung. Okey. Kawan-kawan ingat lah, 2016 market tak ada buat rally macam tahun 2017. But still, bila saya menggunakan this Momo Trading, masa tu saya tak panggil lagi Momo Trading. Masa tu masih lagi more on technical analysis. Technical analysis sebenarnya dalam Momo Trading, dia punya peranan hanya 1/4 saja. Okay, itu pun kawan saya ni berjaya dapat ribu-ribu juga. Okay. Bezanya macam ni. Saya full time trader. Saya independent trader. Like it or not, saya kena mahir dalam ilmu trading. Tak kira lah technical analysis ke apa analysis pun tak kisah. Janji saya dapat ride the momentum stock. Itu merupakan wajib, perkara wajib bagi seorang full time trader ataupun independent trader. Okey, macam saya cakap dekat kawan saya ni, walaupun alert tu dah keluar, dia ada robot Jamil ada 4 jenis alert, tetapi kami masih lagi menggunakan kaedah tape reading untuk double confirm. Maknanya walaupun kami dapat this banyak punya alert kan, kami tak samborono saja pilih. Kami ada caranya macam mana kami memilih ni, dan cara pemilihan kami adalah melalui kaedah tape reading. Once dia jive saja, dia ngam saja, baru kami decide untuk masuk. Okey, apa pun untuk maklumat lanjut mengenai Momo Trading Coaching, kami akan adakan pada 30 hari bulan Julai, hari Ahad, dan Momo Live Trade pada hari Isnin 31 hari bulan Julai, hari Isnin. Dan disebabkan peraduan ini bermula pada 31 Julai, memang ngam lah dengan live trade kami.
So kami menjemput kawan-kawan semua untuk join kami, untuk bersama-sama kami 2 hari ini. Kalau kawan-kawan berminat boleh WhatsApp Momo Admin dekat nombor ini. Dan peringatan yang satu lagi yang saya nak beritahu tadi adalah sebenarnya macam ni ya. Kalau kawan-kawan semua mempunyai trading time frame yang kurang daripada 2 minggu, buat masa sekarang kawan-kawan jangan terlampau aktif dalam trade buat masa ni ya. Tambahan lagi kalau kawan-kawan ada jangka masa trading yang pendek, kurang daripada 2 minggu, apatah lagi kalau nak main kontra, apatah lagi kalau nak main intraday ya. Sebab macam saya explain tadi, a good system they can cater for all situation, but technical analysis system untuk pasaran bursa Malaysia, even technical correction pun dia dah dindong-dindong. So sebelum kawan-kawan kehilangan duit yang lagi banyak, you better stay aside. Tapi kalau kawan-kawan berminat untuk join kami, untuk lihat bagaimana full time trader ataupun independent traders select stock, trade stock, join kami. Kami akan tunjukkan satu persatu, dan dengan bantuan robot Jami, kerja kami bertambah mudah. Sebab apa? Dulu kami hanya perlu juga tengok satu persatu kan. Tapi kami tak buka chart lah. Satu lagi kawan-kawan, saya nak beritahu masa trading kita trade. Masa trading hours, kita bukan sibuk nak buka chart. Itu kawan-kawan mesti ingat. Okay. Okay, apa sekalipun, terima kasih kerana sekali lagi menonton rakaman ini. Jangan lupa layari FB Momo Trader. Jangan lupa check out kami punya posting-posting, banyak maklumat-maklumat yang berguna. Dan hantar email kawan-kawan kepada kami, sebab kita akan masuk dalam pertandingan ini. Alumni kami memang kami propose ataupun suggest untuk masuk, test dia orang punya kan skill kan. Okey, dan kawan-kawan kalau nak trade bersama kami untuk stage 1 ni pun boleh, just WhatsApp Momo Admin kami, dia akan jawab segala pertanyaan daripada kawan-kawan. Sekali lagi berhati-hati di masa market tengah dindong-dindong ni, market tengah buat technical correction ni. Okey, kalau kawan-kawan hanya berpandukan technical analysis, kami tak kata technical analysis tak bagus. Dalam market tengah uptrend, technical analysis is very superb. But now it is not. Okay, so kalau mempunyai time frame yang pendek, jangan masuk pasaran, better stay aside, play safe. Okay, daripada rugi banyak ribu ataupun tak tahulah puluh ribu, beberapa ribu, jangan saingilah duit kita. Okay, kalau nak trade, belajarlah cara trading ataupun method trading yang betul, so that kita akan dapat best trade, so that kita akan dapat apa yang kita nak iaitu duit. Okay, terima kasih sekali lagi, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum.